Hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan discussion about organic dan cotton. So, saya John Firdaus bin Hamzah. Saya Anisha Syida binti Muhammad Azri. Saya Wan Siti Nur Natasha binti Wan Muhammad Zawawi. So, hari ini kita akan bincanglah pasal langkah-langkah bagi mengurangkan pengurangan sampah tekstil, terutama cotton, pencemaran juga. So, kita akan terus ke next slide. Ini pengenalan bagi organic cotton. Kapas ni adalah serat pokok lembut dan dia tumbuh di dalam bol atau pelindung di sekitar benih tanaman kapas genus. Dalam keadaan yang semula jadi, bola kapas ni akan meningkatkan penyebaran biji. Jadi tanaman ini adalah semak asli dari kawasan tropika dan subtropika di seluruh dunia, termasuk Amerika, Afrika, Mesir dan India. Terdapat pelbagai juga spesies kapas liar yang terbesar terdapat di Mexico, diikuti oleh Australia dan Afrika. Kapas ni dia dijinakkan secara bebas di dunia lama dan juga baru. Jadi serat kapas ini paling sering dipintal menjadi benang dan juga digunakan untuk membuat tekstil yang lembut dan bernafas. Penggunaan kapas ni adalah kain yang kita tahu adalah sejak zaman prasejarah dulu lagi. So serpihan yang kain katun ni juga dia sangat popular pada zaman dulu. Walaupun ditanam sejak zaman kuno lagi, penemuan kapas yang menurunkan kos pengeluaran menyebabkan penggunaannya sangat meluas. Dan ini adalah kain serat semula jadi yang paling banyak digunakan pada pakaian. Okey, next kita akan masuk kaedah penghasilan organic cotton. Okey, proses kapas organik mensyaratkan agar kapas dijejak dari ladang hingga ke tahap berikutnya. Langkah-langkah pembuatan dan diproses pada mesin yang dibersihkan dengan teliti sebelum digunakan untuk kapas organik. Okey, seperti yang korang tahu dekat sini dia ada beritahu kapas mentah yang segar yang telah dikutip daripada ladang akan dibawa ke kilang. Tetapi sebelum tu mesin-mesin untuk memproses kapas organik ini akan dibersihkan dengan teliti, yang sangat-sangat teliti supaya tak ada kotoran dekat situ. Step kita akan bawa cotton organik mentah dan kita akan remove dia punya seed. Lepas tu kita akan gulung dia menjadi benang. Lepas tu kita akan, daripada benang tu kita akan proses tenun dia menjadi kain. Daripada situ kita boleh dapat kain kualiti cotton organik. Okay, next kita akan masuk proses tenunan. Okey, dekat sini kalau korang tengok, saya ada bagi contoh gambar cara kapas diasingkan, kapas organik diasingkan, kapas mentah yang masih belum menjadi benang ataupun kain. Selepas itu kemudian di kilang besar kain akan digulung dalam kuantiti yang sangat-sangat besar. Okey, proses tenunan. Tekstil tenunan yang dihasilkan pada alat tenun dan menggabungkan benang melengkung dengan benang mengisi hasilkan kandang kain. Jenis kain tenunan yang digunakan dalam proses menenun menentukan kesan persekitaran alat tenun waterjet. Okey, next kita akan masuk ke proses mengait benang. Kat sini ada mesin, contoh gambar mesin mengait benang yang besar di kilang. Sebab ini adalah contoh-contoh lah. Dekat situ korang boleh tengok dia ada asingkan benang-benang yang berkualiti dan tidak berkualiti. Dekat situ kita akan boleh tahulah hasil kain yang akan dihasilkan oleh benang-benang tersebut. Okey, merajuk dilakukan oleh mesin yang melilit benang bersama untuk membuat tekstil yang fleksibel. Mengait memerlukan tenaga yang jauh lebih sedikit daripada tenunan dengan menurunkan permintaan tenaga sebanyak 20 kali ganda. Dan kalau korang nak tahu, minyak akan dicampurkan sedikit dalam proses pencelupan dan penamat untuk kain. Okey, next kita akan masuk ciri-ciri memproses. Kapas yang mengandungi sisa-sisa daun, kotoran dan produk sampingan pertanian lain akan menghasilkan lebih rendah
kain kualiti. So maksudnya dekat sini seperti contoh yang saya beritahu tadi, kapas organik pun ada perbezaan kualitinya. Sebab tu kita boleh tahu bila kita pergi kedai kain, ada kain cotton yang mahal, ada kain cotton yang murah. Daripada situ kita boleh tahu. So kualiti kain pun menjadi turun sebab ia ada bahan-bahan kotoran yang bercampur semasa proses untuk tenun kain ni. Okey, next kita akan masuk kaedah teknologi mengurangkan pencemaran. First, kita perlu membuat pendedahan kepada perdagangan antarabangsa, tahap imigrasi, menegakkan dan intensiti hubungan antarabangsa. Dari situ kita boleh mengurangkanlah pencemaran daripada kain-kain luar yang kotor kan. Okay, next. Baik amalan pensijilan alam sekitar yang telah pun menyumbang kepada keharmonian amalan alam sekitar selaras dengan ciri TPE. Kita akan masuk kepada kaedah dan teknologi pengurangan kain dalam dunia tekstil. Langkah dia, kita boleh mengitar semua pakaian dan fabrik. Contoh, kita boleh buat craft tangan, kita boleh buat baju-baju yang dekat rumah tu kita boleh DIY, kita boleh matching match. So kat sini kita ada banyak cara-cara dia. Kita boleh pergi ke next slide, kita akan tengok contoh. So kalau lihat daripada gambar-gambar ni, ini adalah antara orang kata recycle, lebihan-lebihan kain yang tak terpakai untuk jadikan satu produk yang baru. Dari sini kita boleh nampak salah satu orang kata inovasi lah, langkah-langkah bagi mengurangkan lebihan kain. Macam ni kita boleh nampak ada bookcase, dia buat sarung sofa, dia buat beg 2D, benda-benda ni yang dipakai hari-harian, yang bantu memudahkan kerja manusia. Next slide, kita akan tengok pada lebih detail lagi apa yang kita boleh buat. Ni kita boleh tengok baju kemeja. Dia boleh jadikan baju budak kecil. Di sini kita boleh nampak boleh mengurangkan kos pengeluaran. Contohnya macam setiap tahun kita akan tengok ada orang kahwin, orang akan orang kata melahirkan anak lah. Ada je generasi baru. Jadi mereka ni memerlukan baju-baju yang orang kata kenalah dengan diorang. Mestilah orang lepas kahwin mesti macam prepare, aku nak baju anak. Itu pun salah satu punca orang kata menyokong lah, orang kata bukan menyokong, dia macam membantu dalam faktor-faktor lebihan kain, pencemaran kain, sampah kain. So ini adalah cara bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah lebihan kain dengan cara kita DIY. Macam ni, baju kemeja menjadi baju baby, t-shirt cotton boleh jadi seluar baby, baju kemeja boleh jadi skirt, lengan kain cotton tu dia boleh jadi bekas botol. So banyak lagi benda-benda yang kita boleh orang kata be creative lah. So dari situ kita boleh mengurangkan kata lebihan kain. Macam you all tahu, kain orang kata pencemaran kain adalah pencemaran yang kedua paling terbesar kat dunia ya. Sebab kain ni dia ada bahan-bahan kimia yang mana bila dilupuskan dia akan mengeluarkan gas-gas yang tak bagus yang boleh menyebabkan pemanasan global. So orang kata ialah kita dekat bumi ni memerlukan oksigen kan. Jadi bila benda alam ni orang kata semakin berleluasa, orang kata dia menyumbang jugalah faktor-faktor keharmonian kita dekat dunia ni. So kita sebagai manusia kita kena bijak untuk memfikirkan benda-benda macam ni. So saya rasa benda alam ni sangat membantulah sebab kalau ikutkan kain yang diproses ataupun yang akan dihantar ke kilang untuk jadikan kain baru adalah mengambil masa yang agak lama berbanding dengan kita DIY sendiri di rumah. Sebab bahan-bahan sisa buangan ni berada di rumah kita sendiri. Apa yang kita pakai. Macam kain kan. Everyday menggunakan bahan kain untuk pakai baju lah. Langsir rumah pun ya. Lagilah bermeter-meter kan langsir rumah. Jadi kata kita sendiri yang patut
mulakan dengan cara macam ni lah. Kita balik. Kalau nak ikutkan kita ada setempat macam dia busy ke apa, dia boleh hantar kat kilang. Tapi macam orang yang macam free kat rumah, yang ibu tunggal ke apa, suri rumah ke, dia boleh orang kata menggalakkan benda ni di rumah lah. Macam kita student fashion kan, so benda ni orang kata amat dititik beratkan lah. So dekat situ ada ayat, dia kata we must be with in doing something in another to be benefit. Maksudnya kita buat sesuatu yang boleh bagi manfaat kepada orang lain dan kepada diri kita juga. So next slide. Seterusnya saya ingin terangkan kebaikan yang ada pada cotton organik. Yang kita tahu adalah tekstur kain yang lembut dan juga tidak berkanji, sebab kain cotton ni dia 100% diperbuat daripada kapas. Ianya juga bersifat yang semula jadi kerana tekstur kain ni sangat membenarkan peredaran udara berfungsi dengan baik bagi membantu mengeluarkan dan menyerap lembapan kulit, menjauhkan kepanasan serta mengekalkan suhu yang sejuk dan kering pada badan. So, kain cotton ni dia selesa dipakai dalam pelbagai aktiviti. Kain kapas ni dia mempunyai gentian yang paling kuat, iaitu dia boleh tahan suhu yang tinggi ketika proses penyakuman yang dilakukan. Sebagai contoh, kebanyakan hospital ni dia menggunakan kain kapas sebagai cadar dan pakaian pesakit bagi menjalankan proses tersebut. Dan kain kapas ni, maksud saya kain cotton, dia juga perlu direndam pada air yang menggelegak untuk mematikan kuman. Jadi kain cotton ni dia boleh dengan pelbagai suhu. Jadi di sini kita dapat lihat tekstur kain ni masih lagi baik dan bertahan lama. Jadi kain cotton ni dia bukan sahaja bantu serap lembapan pada badan, tapi dia juga fabrik yang legenda ni boleh buat badan kita sejuk selesa di waktu panas dan hangat selesa di waktu sejuk. Selain itu, kain cotton organik juga ialah kain kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kain cotton ni digemari oleh Rasulullah. Beliau menjawab, ibarat itu sejenis pakaian yang diperbuat daripada kapas dan juga dihias. Harga bagi kain cotton ni lebih murah dari segi ekonomi kerana cotton ni jauh lebih murah berbanding dengan kain sutera, songket dan batik. Sekarang dah jadi trend orang buat baju kurung moden dan jubah guna kain cotton, sebab kain cotton ni banyak gila desain yang cantik-cantik dan juga yang menawan. Memang rambang mata kalau kita buat pilihan. So kain cotton ni juga kita tahu, kalau kita perasan lah dekat hospital ni, kain cotton ni menjadi pilihan utama sebab kain cotton ni bersifat yang penebat elektrostatik dan melindungi organ dalaman pesakit dari hentaman elektrostatik. So kesimpulannya, lenggokan bahan buangan di dalam tong sampah, lori ataupun tapak pelepasan sampah merupakan salah satu punca pencemaran alam sekitar semula jadi. Jadi dengan cara-cara yang kita bincangkan tadi, dia sangat membantu untuk mengurangkan faktor pencemaran di bawah tanah ataupun di udara. Jadi dengan cara-cara yang macam kita bincangkan tadi, kita DIY craft tangan, recycle, dia dapat orang kata mengurangkan jangka panjang menyita semula. Orang kata dia lagi menjimatkan masa. Dalam usaha menyelenggara tapak pelepasan sampah ataupun sistem yang lain. Sebab apa? Bila benda-benda barang-barangan lebih-lebih kain ni biasanya berada di rumah kita sendiri, betul tak? Macam langsir, baju apa semua. Jadi benda-benda tu untuk orang kata tak payah nak hantar-hantar kat kilang ke apa ke, itu mengambil masa yang agak lama. Jadi langkah yang kita buat ni, yang kita bincangkan tadi, orang kata kita boleh buat sendiri benda tu dekat rumah. Jadi semua else bergantung pada diri sendiri, kreatif sendiri, kata kesedaran diri kita sendiri. So ada penambahan untuk korang-korang? Tasha? Tak ada. So
Ini saja reference ataupun isu rujukan-rujukan yang kita orang dapat, yang kita orang guna. So kita Bye. Okay, thank you Puan. Enjoy your watching.